اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 2, bahagian ketiga daripada atas. Muka surat 2, bahagian ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa akramahum bi karamihi wa faidi rahmatihi bi ihya'i ulumiddin, dan dimuliakan mereka itu, yakni memuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka yakni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salikin. Dimuliakan dengan anugerahnya, dengan pemberiannya, dan lempah kurnianya, lempah rahmatnya, lempah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan dengan Ihya Ulumiddin, kitab Ihya Ulumiddin. Kedua kitab, mana kitab yang terdahulu Minhajul Abidin, yang kedua Ihya Ulumiddin, tu karangan bagi Hujjatil Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan dimuliakan mereka itu, ini memuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akramahum tu ataf kepada kata manaha lissalikin. Wa akramahum mana alhamdulillahilladzi akramahum bi karamihi wa faidi rahmatihi bi ihya'i ulumiddin. Segala puji bagi Allah yang memberi bagi hambanya yang terdahulu, yang salikin dengan Minhajul Abidin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan yang memuliakan mereka itu salikin dengan anugerahnya, dengan pemberian Allah dan lempah rahmat Allah. Memulia oleh Allah ni dengan kitab Ihya Ulumiddin, yang mana kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumiddin ni, kedua kitab Minhajul Abidin dan Ihya Ulumiddin karangan bagi Hujjatil Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ini kita masih lagi di permulaan kitab, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan Alhamdulillah, kemudian disusuli pula dengan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendahuluan kitab. Tapi pendahuluan kitab ni ada gambaran lah. Dimulai dengan segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin dengan Minhajul Abidin. Ni sebab
Syekh Daud ni akan menterjemahkan kitab Ihya Ulumuddin, yang mana bismillah, alhamdulillah di muka surat 2 ni adalah bismillah, alhamdulillah hak Syekh Daud Al-Fatani yang menterjemahkan kitab Minhajul Abidin. Kemudian di muka surat 4 ada pula bismillahirrahmanirrahim, ada pula alhamdulillah. Kemudian ada pula selawat dan salam, hak tu hak kitab Minhajul Abidin, hak karangan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi di permulaan kitab ni dicerita dah hak berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberi bagi hamba-Nya yang salikin dengan Minhajul Abidin. Ini semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Tapi kalau kita sebut gak karangan Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, sebut hak Imam Ghazali lah, hak zahir dia. Tapi hakikinya siapa yang beri semua ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sebut kitab, karangan siapa? Karangan ulama muktabar, kita sebut. Sebut zahir. Zahir ulama yang mengarang. Hakikinya mari dari mana? Allah yang beri belaka tu. Sebab tu sini Allah, segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang memberi bagi hamba-Nya yang salikin. Memberi dengan kitab Minhaj. Kemudian pula segala puji bagi Allah yang memuliakan akan hamba-Nya yang salikin dengan ihya pula. Ihya ni pun daripada Allah juga. Tapi hak zahirnya kedua kitab Minhaj, kitab Ihya, karangan bagi Imam Ghazali rahimahullah. Karangan Imam Ghazali tu zahir dia. Dia kata memberi oleh Allah dengan kitab Minhaj, hak hakiki hak Tuhan belaka. Tapi bukan kata hak zahir kita tak pakai ni, batulah disusuli dengan terakhirnya kedua kitab karangan Imam Ghazali tu, kitab Minhaj karangan Imam Ghazali, kitab Ihya karangan Imam Ghazali. Itu hak zahir. Hakikinya siapa yang beri? Allah yang beri. Kemudian Allah pula yang memuliakan mereka itu, dimuliakan, maknanya dimulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka itu, akan hamba Allah yang salikin. Tuhan mulia pun dengan anugerahnya, dengan pemberian Allah dan lempah rahmatnya. Lempah rahmat Allah Ta'ala bukan wajib bagi Allah. Ada ni Allah Ta'ala nak muliakan, Allah Ta'ala buat apa-apa pun dengan fadli, kurniaan daripada Allah, dengan kemuliaan daripada Allah, dengan lempah kurnia daripada Allah. Bukan kata wajib bagi Allah. Hak wajib bagi Allah ni Mu'tazilah lalu dah lah. Sebab hak benda hak lebih-lebih ni, ni kitab nak lebih-lebih ni. Ini perkara yang baik, perkara yang terlebih baik, maka wajib bagi Allah kena beri hak tu, kena buat hak tu. Hak tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah semuanya kurniaan Allah, lempah rahmat Allah, ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyambelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata wajib bagi Allah buat baik, buat lebih baik kepada hamba-Nya, wajib bagi Allah. Itu Mu'tazilah. Kemudian hak berlaku dia hamba, hak buruk-buruk tu, hak tu bukan hak Allah tu, hak hamba sendiri. Hak makan cukup wajib bagi Allah. Hak makan sedap tu wajib bagi Allah. Hak tak cukup makan tu hamba sendiri yang buat. Hamba buat ke mana? Hamba duk perang sama sendiri. Tak ada lah makanan. Dan siapa yang buat? Bukan Allah yang buat. Sebab tu benda buruk bukan datang daripada Allah. Itu Mu'tazilah. Hak baik pula wajib bagi Allah. Dikira tu. Kita ahli sunnah, hak baik
kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lempoh kurnia Allah Subhanahu wa taala. Hak buruk tu, hak tu qada daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian sampai masa balas baik atas kebaikan yang dilakukan. Kurniaan. Allah Ta'ala balas buruk atas keburukan yang dilakukan oleh hamba, yang diqadakkan oleh Allah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita duk sebut semua kan, kalaulah masuk syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Kan gitu kita reka dua tu, bukan? Kalau kata dimasukkan ke dalam syurga, kita akan sambung dengan kurniaan Allah. Orang yang derhaka dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Berapa kita duduk sambung semua gitu? Itu hak ahli sunnah. Hak Mu'tazilah dimasukkan ke dalam syurga wajib bagi Allah. Dan Allah, orang buat baik kan, wajib Allah buat syurga. Wajib. Kemudian masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka kalau ikut pandangan ahli sunnah, dia masuk neraka kerana buat perkara jahat. Tiba-tiba perkara jahat tu qada Allah. Kalau Tuhan buat gitu, zalim Tuhan. Tu kita sambung dengan keadilan Allah. Ada ni. Sebab Mu'tazilah beranggapan pegangan ahli sunnah ni bawa kepada Tuhan zalim. Tak zalim ke mana dia kata? Perkara jahat yang berlaku qada Allah. Sampai masa siapa yang dihukum? Hamba yang dihukum, manusia yang dihukum. Kenapa manusia dihukum masuk neraka? Kerana buat benda jahat. Dan jahat tu bagaimana? Mari daripada qada Allah. Jadi Allah yang mengqadakkan berlaku benda jahat, Allah menghukum pula. Zalim Allah kalau gitu. Ni Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah tidak berpegang Allah zalim. Berpegang Allah zalim tak panggil Mu'tazilah, tu panggil kafir tu. Lepas tu Allah tidak kehendak perkara jahat. Dia lagi waktu. Allah tidak kehendak perkara jahat. Dia lagi. Sebab apa? Konon-kononnya takut kalau Allah kehendak perkara jahat jadi zalim Allah. Walaha, kalaulah Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan qada Allah, atas dunia ni banyak orang jahat daripada orang baik, kita maklum kan. Orang Islam orang kafir 3/4 dah daripada ahli dunia. Bukan qada Allah. Hak Islam pula 1/4 tu. Berapa peratus pula hak beriman? Hak Islam tak beriman tu bukan qada Allah. Hak beriman pula, hak soleh dengan tak soleh berapa peratus pula? Hak tak soleh tu bukan qada Allah. Hak soleh pun bukan soleh 24 jam. Kadang-kadang langgar juga perintah Tuhan. Hak tika langgar perintah Tuhan bukan qada Allah. Dah berapa persen hak Allah atas dunia ni? Sikit je lah hak Allahnya. Lepas tu baki-baki tu bukan hak Allah. Lepas tu berlakulah hak manusia sendiri. Handalang manusia. Konon nak lari daripada Tuhan zalim. Timbulnya Tuhan jadi lemah. Manusia jadi handalang. Bukan qada Allah. Manusia sendiri boleh melakukan perkara yang jahat atas muka bumi Allah. Bukan datang daripada Allah. Handalanglah tu. Kiranya manusia ni kuat lah, hebat. Dia duduk di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah, bernapas dengan udara makhluk Allah. Tiba-tiba boleh buat benda yang Allah tidak kehendak. Kan? Dok handalang panggil gitu. Power lah manusia ni. Konon-konon nak lari daripada Allah zalim. Walah, kena faham lah zalim ni makna apa. Zalim ni makna reta hak orang tanpa keizinan tuan dia. Sekarang ni Allah yang reta hak baik masuk syurga. Allah yang reta hak jahat, Tuhan Allah pun neraka. Allah reta hak siapa? Hak dia. Nak zalim kat mana? Biar faham kat mana zalim dulu. Sekarang ni manusia siapa yang buat? Allah yang buat. Ke manusia minta? Allah yang buat manusia. Lepas tu hak dia. Allah nak kehendak baik. Akhirnya Allah kehendak masuk syurga. Kurniaan.
Allah kehendak jahat manusia berlaku perkara jahat, Allah bubuh neraka keadilan. Kira tu. Ni ahli sunnah. Adil kok mana dak Allah kehendak jahat, Allah bubuh neraka pula dia. Hak Allah. Adil tu. Barang dia berlaku. Kok mana dia nak bubuh ke mana pun? Barang kita. Hak ni nak bubuh belah kanan, hak ni nak bubuh belah kiri, hak ni nak bubuh belah atas, hak ni nak bubuh belah bawah. Siapa nak komplain? Hak ni nak bubuh di halaman tamu, hak ni nak bubuh dapur, hak ni nak bubuh dalam bilik, hak ni nak bubuh tanah. Ada orang nak komen? Kok barang kita, kok anak kita nak bubuh mana pun? Ke mana? Ni habis tu saya cerita ni. Selipar murah-murah buat pergi bandar. Kasut mahal-mahal buat masuk kebun. Dah apa ke? Hak kita, kalau kita nak buat guna pun. Tu apa lipar murah pergi bandar. Siapa tahu nak semayang, kita nak pergi masjid, hati tak serabut sebab tak ada orang ambil. Ada sebab juga tu. Dah. Kalau kita pergi bandar kita tahu dah siapa masa kena pergi masjid. Bila pergi masjid ni kalau hak lipar hak molek-molek, susah hati. Ai warna selipar keluar kat orang tak ada lah pula. Dan kenapa hak kasut mahal-mahal pergi kebun, tapak kuat keras. Kalau pijak duri pun tak masuk duri. Mana? Apa tadi tak orang boleh komen? Nak komen apa barang kita, kau nak kita nak guna pun. Sekarang ni hak Tuhan belaka. Tuhan nak kehendak baik, Tuhan bersyurga, kurniaan. Tuhan kehendak buruk, berlaku perkara buruk, perkara jahat, Tuhan bubuh neraka keadilan. Tu. Ini kita ahli sunnah. Hak Tuhan beri, hak Tuhan buat mana baik ni, itu datang daripada anugerah Allah, kurniaan Allah Ta'ala, limpah rahmat Allah Ta'ala. Ini kita ahli sunnah. Jadi kitab Minhaj ni Allah yang beri. Kitab Ihya ni memuliakan oleh Allah dengan kitab Minhaj. Kitab Ihya Ulumuddin. Zahirnya keduanya karangan Imam Ghazali. Itu hak zahir. Jadi kitab Imam Ghazali ni banyak sangat-sangatlah. Hak paling masyhur dua. Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Dua ni hak paling masyhur. Kitab Minhaj, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ringkasnya kitab Minhaj. Selaginya kitab Ihya Ulumuddin. Hak rekahnya kitab Ihya disebut. Jadi kitab Minhaj, kitab Ihya, dua kitab yang paling masyhur bagi Imam Ghazali rahimahullah. Sekurang-kurang bagi kitanya, kita belajar kitab Minhajul Abidin sekurang-kurang. Yang mana kitab Minhajul Abidin ni kitab yang terakhir karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang kalau kita boleh buat kata sebagai rumusan kitab-kitab Imam Ghazali yang terdahulu. Yang mana kitab Minhajul Abidin ni diterima pakar, tidak ada timbul i'tiraf, bangkangan daripada ulama-ulama. Kalau kitab Ihya ni ada jugalah timbul, ada timbul begitu begini, begitu begini. Tetapi kalau kitab Minhajul Abidin, itu memang diterima pakar oleh sekalian ulama yang tidak ada timbul pertikaian. Kitab Minhajul Abidin makna bagi kitanya sekurang-kurang kitab Minhajul Abidin. Pokoknya kitab Minhajul Abidin kita kena ngaji molek. Kita ngaji molek kitab Minhajul Abidin, yang mana susunan dalam kitab Minhajul Abidin ni kata Imam Ghazali susunan yang ajibah dipanggil. Susunan yang tertib yang ajib. Tertib yang maknanya luar biasa kata Imam Ghazali rahimahullah. Dalam kitab Minhajul Abidin, ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah siapa yang kata kitab Minhaj ni susunan yang ajib, susunan yang luar biasa? Imam Ghazali yang kata. Imam Ghazali kata dia hak dia. Halah. Imam Ghazali kata dia hak dia. Macam mana boleh Imam Ghazali sendiri yang kat? Tak apa.
Dah akak sendiri tu kan. Dah. Kita nak menggemurkan orang. Gitulah. Nak gemurkan. Kitab karangan ini kitab yang penuh dengan mutiara-mutiara yang mahal. Yang mana kitab ini kitab yang terkehadapan nak banding dengan kitab-kitab yang sebanding. Siapa yang kata? Tuan kitab. Ni kitab-kitab Jawi ni contohnya. Tuan kitab. Dia kata dalam kitab dia tu mana ni? Mutiara-mutiara yang mahal. Susunan-susunan yang indah. Kitab yang terkehadapan nak banding kitab lain. Tuang dia boleh kata gitu ke kitab dia? Dia boleh kakak gitu? Boleh. Sebab apa? Nak suruh orang jadi nak mengaji kitab dia. Apa ada ni? Macam orang jual barang tu lah. Ada tak orang jual barang? Barang saya jual ni barang yang low class. Tak. Barang saya jual ni dengan harga yang sama. Jangan duk banding harga yang mahal. Dengan harga yang sama, barang ni lah hak paling bermutu. Barang lain harga sama juga. Tapi kurang mutu sikit. Hak saya ni dengan harga yang seumpama tu. Boleh beli dengan harga tu. Tapi nak cari hak harga tu, hak barang yang lebih comel daripada barang saya jual ni, tak ada lah. Apa nak jumpa dah ni? Dengan harga ni lah, dengan harga hak kodoh ni. Sedap tu kan jual royak barang dia akak gitu. Dah tidak, siapa nak beli? Barang saya ni dengan harga ni kalau kira dengan kualiti, harga ni jadi mahal dah sebenarnya. Kualiti dia rendah sangat barang saya jual ni. Harga saya letak mahal. Lari lalu orang. Tak? Jadi makna harga tu dengan kualiti, harga jatuh mahal. Kena royak lah. Harga ni kalau kira dengan kualiti, harga barang saya ni memang murah sangat lah kalau ikut dengan kualiti tu. Ada ni. Dengan harga yang sama, barang lain tak boleh jumpa kualiti macam ni. Salah ke cakap gitu? Tak salah. Sebab apa? Nak suruh orang jadi no. Tapi bukan menipu ni. Jangan menipu pula. Nak betul lah, nak betul. Ini sama lah. Jadi Mazali kata susunan dalam kitab Minhaj ni susunan yang ajib, susunan yang luar biasa, yang tak ada dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi susunan dalam kitab Minhajul Abidin ni kena belajar molek, kena berguru molek. Kalau tidak kitab Minhaj hurah kok lain, pergi bawa kok lain. Dah kitab Minhaj tak belajar pun. Hak Arab tak belajar. Hak Asah Imam Ghazali, hak Jawi Syekh Daud tak belajar. Lepas tu ambil hak Umi gitu je. Ambil Umi gitu je. Baca kitab Minhajul Abidin. Kemudian sampai masa temu duga. Bila penemu duga tanya, mengajar kitab apa? Saya mengajar di kampung kitab Minhajul Abidin. Dia buat gitu. Dia mengajar kitab Minhajul Abidin. Penemu duga tu pun berilah kitab hak Syekh Daud. Beri kitab Syekh Daud. Hulu tak boleh baca sekarang. Dah kitab Jawi lama, tak nak baca. Dia mikir saya baca kitab Minhaj. Kena-kena dia cerita saya baca hak Rumi. Hak Rumi hak siapa? Nanti saya balik tengok semula siapa tuang dia hak Rumi. Tuang Rumi pun tak tahu siapa. Dia rakyat ke penemu duga, saya baca kitab Minhajul Abidin. Penemu duga pula wi hak Syekh Daud. Ni hak Jawi Syekh Daud. Wi hak Jawi. Kita ada hak Rumi tu, hak Rumi tu hak sama dengan Syekh Daud ni. Hak Ustaz ni Abu tu dah. Tu hak sama dengan hak Jawi kita ni. Dia pergi baca hak Rumi lain. Hak Rumi lain. Jadi dia tak nak baca kitab Minhaj. Lepas tu dia royak, saya berkali tak lulus, berkali temu duga. Dah tak boleh nak baca, dia kata. Dia kata apa, mujur kalau kawan-kawan penemu duga buat tak lulus. Punah kitab Minhaj. Kalau penemu duga lulus ke dia, tauliah. Ni penemu duga tauliah. Kalau penemu duga tu beri kelulusan kepada dia, dalam keadaan Minhajul Abidin hak Syekh Daud, tak boleh nak baca. Kalau sepatutnya kalau penemu duga tu beri hak Syekh Daud, Allah saya hak Jawi ni tak berapa lacur tak apa tu ni. Saya dulu mengaji kitab Minhajul Abidin hak Arab, hak asal. Senang lagi tu. Biar penemu duga ambil hak Arab pula. Baca hak Arab. Gitu ya. Sepatutnya saya hak Jawi ni kurang sikit. Saya mengaji negara
ngaji di Asia Barat, saya ngaji kita Arab. Minhajul Abidin saya ngaji hak Arab. Senang. Ini Minhajul Abidin hak Arab, jauh jelak nak mengaji. Hak Jawi Syekh Daud pun tak mengaji. Di Gambia Umi dia buat macam buku-buku fadilat gitu dia ingat. Jangan sebab susunan dah kitab Minhaj ni ialah kadang-kadang yang mengaji dah, yang berguru dah, bukan membaca sendiri. Ada ni. Hak betul-betul belajar, berguru sampai masa mengajar boleh separuh jalan. Berat ni saya nak baca ni. Jadilah kita unduh, kita asah lah, kita ambil Penawati ke. Jadi berhenti kitab Minhajul Abidin. Tadi nak pergi. Tu cerita orang yang betul-betul belajar tu. Dia bila dia betul-betul belajar, dia kenal kitab, dia tahu ni tak nak pergi dah ni. Masa dia ngaji tu ngajar okey je, tapi dia tu tak boleh nak ajar. Dia berhenti. Tapi kalau orang hak tak kenal kitab, dia langgar je. Dia langgar je. Pada ni. Saya alhamdulillah lah. Hak Arab saya belajar, hak Jawi Syekh Daud sendiri saya belajar. Hak Arab saya belajar, hak Jawi saya belajar. Jadi kalau saya baca hak Jawi tu, saya ada kitab hak Arab sebelah. Sebab apa? Kedua-dua saya belajar. Alhamdulillah. Pada ni. Sebab apa? Sebab saya selalu sebut kitab yang kita baca ni ada tuang dia. Hak zahir dia ada tuang dia. Hakiki tuang dia Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Hak zahir ada tuang dia. Tuang dia ni kitab ni ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat. Yang mana termasuk pahala yang berpanjangan kepada tuang dia. Jadi yang kita duduk mengajar ni, orang belajar, orang faham, beramal, semuanya pahala kepada tuang kitab. Maka kita mengajar tiap-tiap baris ni, bukan tiap helaian, tiap-tiap baris ni akan berhadapan di mahsyar lah. Sebab apa? Itu pahala kepada tuang dia. Ada ni. Itu pahala pada tuang dia. Tiba-tiba sampai masa dibentang di mahsyar, kita pergi baca kod lain, tuang dia kehendaknya kod lain. Maka akan dipersoalkan, belajar dengan siapa? Ni. Ada ni. Ni kadang-kadang ada orang gelpoh, marah dia. Mentang-mentang lah dia belajar. Sebut guru sokmo, memang kena sebut guru sokmo. Kita belajar kena sebut lah. Tapi kenapa tak nak sebut? Sebab dia tak belajar. Bila sebut kata tiap-tiap baris yang kita baca ni akan berhadapan di mahsyar. Baik buruk akan berhadapan di mahsyar. Sebab apa? Ini adalah ilmu yang diambil manfaat, yang mana pahala berpanjangan kepada tuang kita. Kalau kita ni pahala berpanjang pada Syekh Daud rahimahullah, pahala berpanjang kepada Imam Ghazali rahimahullah, dan pahala berpanjang kepada guru yang mengajar saya kitab Minhajul Abidin. Memang akan berhadapan di mahsyar. Yang mana huraian dari kitab Minhaj ni, di level dia maknanya level pertengahan lah. Kalau betul benar kita nak ambil daripada permulaan mutasawuf gak, kitab Penawar Bagi Hati lah. Sebab itulah kita kaji kitab Minhajul Abidin ni, Penawar Bagi Hati tu biar faham molek. Sebab tu kita mari daripada kitab Penawar Bagi Hati ni, kuliah subuh di Surah Imam ni, barulah kita naik kepada Minhajul Abidin. Lepas dia Minhajul Abidin, baru naik pada kitab Hikam Tuanku Pulaman ni. Ni hak aturan dia. Ni Penawar Bagi Hati pun tak belajar ngaji kitab Hikam dah. Kita mengaji kitab Penawar Bagi Hati, tasawuf fardu ain, fardu ain fiqh kita ngaji. Fardu ain tauhid, hak tu hak mula-mula sekali kita ngaji. Pada ni mengaji kitab Hikam, Penawar Bagi Hati pun tak ngaji, fardu ain fiqh pun tak ngaji, fardu ain tauhid pun tak ngaji. Tu bukan mereka tu. Di tekanun kita banyak seumpama ni. Banyak seumpama ni. Membaca sendiri je. Penawar Bagi Hati pun membaca sendiri, Minhajul Abidin pun membaca sendiri, hak Hikam pun membaca Hikam hak Tuanku Pulaman ni. Dengan bahasa lama tu, berani membaca sendiri. Tapi hak tu kan dengar ni hak kosong. Sedaplah dia main.
Kitab Penawar Bagi Hati ni kitab permulaan, baca sendiri je. Nak mengaji, anak murid beli kitab kosong, dia pun baca hak umi. Baca gitu je. Dan suruh baca, dia pun baca. Baca sungguh macam surat khabar. Kok tukang ngaji pula ustaz. Siapa ke Afrika dia pergi masa mengajar kitab Penawar Bagi Hati. Afrika maksudnya bukan cerita Afrika, mana jauhnya lari daripada kehendak kita. Mana Afrika tu bukan mana dia cerita negara Afrika, maknanya Allah apa benda dihura Penawar Bagi Hati gitu. Dan siapa yang minta? Orang masjid yang minta. Kena mengajar. Tok imam kena mengajar. Ambil kitab mana-mana pun. Ni pun orang nak masjid arah umpama tu. Juga ketetapan tok imam kena mengajar. Jangan buat gitu. Mengajar ni kena belajar. Datuk Imam dia belajar ke kita tu? Tak, kau tu tak suruh dengar jawab apa? Ada ni. 2-3 lekong berhenti. Tapi oleh kerana pandai ada bercerita, tempat lain pula ambil. Laku pula cakap pakai akal je. Ni berpanjangan penuh ni. Mari daripada mana ni? Mari daripada siapa yang mula-mula sekali suruh dia mengajar. Walaupun dia tak mengaji. Ni yang mula-mula yang besar sahang. Boleh ambil kitab Penawar Bagi Hati kosong, lepas tu baca macam buku fadilah. Tu kitab permulaan, bukan kena ngaji molek kitab Penawar Bagi Hati tu. Ni kitab Minhajul Abidin. Allah Ta'ala beri kepada hambanya yang salik. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan pula hamba yang salik dengan kitab Ihya. Hambanya yang salik, hamba yang menjalani perjalanan penyucian rohani. Itu salik, hamba yang menjalani jalanan kepada ma'rifatullah, ma'rifah khasah, ma'rifah awliya. Orang salik, orang yang menjalani penyucian rohani, orang yang menjalani jalan tariqah, memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Bukan wa amal sunat. Wa amal sunat kita ni wa amal sunat gitu je. Faham tak ni? Kita buat amal sunat. Kalau semayang ada qabliyah ba'diyah, ada duha, ada witir, gitu jelah. Kalau kata berzikir pun berzikir hak syariat, rekah-rekah wirid semayang. Kalau mengaji Al-Quran pun mengaji Al-Quran gitulah. Kada-kada 2-3 muka sepagi gitu jelah. Tu hak amalan biasa. Hak kata tariqah, memperbanyakkan amal sunat ni, hak semayang ratus-ratus rakaat. Itu tariqah salik, orang yang menjalani penyucian rohani. Faham tak ni? Kalau berzikir belah-belah puluh-puluh ribu, kena ada guru yang mursyid. Mengaji Al-Quran sehari 2 khatam sekali. Sehari 2 khatam sekali. Quran kena ada dada. Dia tak boleh baca tangan, lepas tu kokak gitu. Tu bila nak khatam? Ni Quran di dada. Di mulut sentiasa Quran, 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam. Mulut Quran bukan dah buat kerja buat, sebab duduk sini dah Quran. Tangan buat kerja macam biasa, tapi mulut dengan Quran 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam. Itu tariqah perjalanan penyucian rohani. Tariqah perjalanan penyucian rohani. Akhirnya dalam dia kelamu konipih Quran, selebih-lebih zikir. 2-3 hari boleh khatam sekali. Dari dalam dia kelamu konipih. Hak dalam ni. Akhirnya sampai makrifah khasah, makrifah awliya. Lama mana? Atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni. Ada yang membaca Al-Quran seumpama tu 20 tahun. Boleh sampai kepada makrifah khasah 20 tahun. 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam, 20 tahun baru sampai. Itu semua atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka yang menjalani jalan ni semata-mata redha Allah. Bukan dia kata bila aku nak sapa. Ni jangan ada. Sebab apa? Mereka semata-mata tuntut redha Allah. Allah redha, alhamdulillah. Sampai makan kedah, itu bukan kerjaan kita sebagai hamba yang lemah. Itu semua kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang salik seumpama tu, ni kitab Minhaj ni. Ini panduan besar kitab Minhaj. Dimulai dengan ilmu.
Kemah di awalnya, disusuli dengan taubah, bicara yang sangat lengkap dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi dia kata disalik semai sunat ratus-ratus rakaat, semai sunat, berzikir ribu-ribu, Quran duduk dada ni, sentiasa baca Quran. Tapi ilmu hak dalam kitab Minhaj ni, fardhu tauhid, fardhu fiqh, fardhu tasawuf, tak belajar pun. Hak tu bukan salik gitu. Kan? Main sunat ratus-ratus rakaat, ilmu pegangan macam mana? Duk berzikir tarekah. Ni ilmu akid tauhidnya macam mana? Oh, memang Quran duduk dada, hafaz. Lidah sentiasa dibasahi dengan membaca Al-Quran. Akidah Al-Quran dia tak di sini nak fardu ain. Tak belajar. Tu bukan. Ni kena jaga pula sini ni. Sebab apa? Ni Minhaj, kitab Minhaj. Tuan kurnia beri kepada orang salik. Tapi kena ngaji molek lah. Kitab Minhajul Abidin kena mengaji molek. Jangan pula bukan setakat mengaji, mengajar kitab Minhaj, tapi ilmunya diketepikan. Walha kitab Minhaj ni mula-mula Mazali kata apa? Wa'lamu annal ibadata samaratul ilmi. Ketahui olehmu bahawa ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Ilmu dulu. Tapi baca kitab Minhaj, ilmu tak peduli. Fardhu tauhid tak peduli, fardhu fiqh tak peduli, fardhu tasawuf pun tak peduli. Kalau baca kitab pun tasawuf je. Fiqh tak ada, tauhid tak ada. Tiba-tiba nak teralah hogeh tauhid dengan fiqh. Jelas tak belajar, hanya membaca sendiri. Tasawuf baca diri juga. Bukan belajar pun. Baca kitab Penawar Berhati belajar ke tak? Tak. Baca kitab Minhajul Abidin baca ke tak? Tak. Baca pula kitab Hidayatus Salikin. Tak belajar. Hak tu lagi gelak gambar tu. Sebab apa? Kitab Hidayatus Salikin ni dia ada nipis, dia ada tebal. Hak tu banyak nak kena perbaiki cetakan. Nak kena jaga cetakan. Dah belajar, yuk jalan je. Ni pun nak kanuh lah ni. Dia tu sering tak kitab Jawi. Jawi lama. Karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tu. Tu kena belajar sungguh tu. Tak boleh baca sendiri. Dah. Orang boleh cakap. Ini Nabi kata khutabatul fitnah ni. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Jadi kitab Minhaj, ilmu di hadapan. Ilmu dikesampingkan. Ilmu dikesampingkan. Allah Ta'ala memberi bagi hamba yang saliki dengan kitab Minhajul Abidin. Kemudian dengan anugerah Allah Ta'ala, limpahkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala muliakan pula dengan kitab Ihya Ulumuddin. Saya kitab Ihya ni dan ngaji sekejap yang untuk guru. Bukan untuk guru berhenti mengajar. Tukang mengaji berhenti mengaji. Gitu je. Tok guru mengajar. Tukang mengaji berhenti mengaji. Dan lah kot depan tu. Dan kot depan je kita Ihya Ulumuddin hak Arab. Dan kot depan tak ada molek dan kediam pun tu dak Nabi kau baca kitab Ihya tu. Yelah nak ngaji kitab Ihya ni hak level-level tu dah juga hak tukang ngaji tu. Kau sedap. Tapi hak tu saya mengajar kitab Minhaj, hak tu selesailah tu. Hak tu khatam. Kitab Ihya tu. Saya mengaji pun dah hak awal-awal je. Tak ada ngaji molek lah kitab Ihya. Tapi kitab Minhaj alhamdulillah. Mana sekurang-kurang kita ni kitab Minhajul Abidin sekurang-kurang. Tapi yalah hak saya mengajar di Belada Kolam hak air Rabu tu belah-belah tahun dah. Tapi siapa dah tengah? Siapa tengah baru? Dalam berapa belah tahun tak tahulah. Tu kuliah duha lama juga tu. Sekali kuliah tu macam 40 minit, 50 minit. Lebih lama daripada subuh kita ni. Ni subuh kita ni sekarang ni subuh awal lagi. Sekarang ni cuti sekolah. Bolehlah awak lajak sikit. Nanti subuh pula lewat. Tak boleh nak lajak dalahnya. Mana? Tapi tak apalah kita mengaji. Sungguh sekali tu alhamdulillah lah.
Saya ngaji pondok dulu hari-hari kitab minhaj ni. Lepas tu kata boleh habis belajar. Allah boleh habis. Dah kata mengajar di pada kolang siapa belah tahun. Tu sekali seminggu tak bilang mana benar. Tapi boleh lah. Kita kok kapung ni jadi dah. Sungguh sekali tu. Tapi ada orang mengajar kitab minhaj sebulan sekali. Allah kata. Dia baca mana kitab minhaj sebulan sekali. Tapi masa ngaji pondok memang tiap-tiap hari lah. 4 kali 5 kali seminggu Tugu baca kitab Minhajul Abidin. Sempatlah kita ni habis kitab mana ni. Jadi Syekh mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang memberi bagi hamba yang salih dengan kitab Minhajul Abidin, dan Allah Ta'ala memuliakan bagi hamba yang salih dengan kurniaan Allah akan kitab Ihya Ulumuddin. Kedua-dua karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia kena tadilah kita terang ni macam-macam benda. Kalau kata nak berzikir tariqah, syarat dia kena bergiam-giam. Allah macam-macam syarat pula dia kata. Itu akalan belaka tu. Tak ada syarat-syarat. Tak ada syarat tu tariqah tanpa syariat. Tak ada syarat tu betul. Tak ada syarat. Bukan kalaulah tempat yang mana dia ada beri mana ni? Kebenaran tariqah di antara dalam surat dia tu, dalam surat kebenaran tu kena pastikan di tempat tu ilmu fadha'in lengkap. Apa gitu benar syaratlah tu. Tapi hak di surat lah surat gitu, hak di lapangan sebenar buat kedak tak duli pun. Ada satu tempat tu berzikir. Kemudian puak-puak kita ni fardu ain tak cukup ni, kita kena baru bunyi fardu ain tak cukup. Lepas tu bertariqah berzikir fardu ain tak ada. Tu apa apa? Tanpa syariat. Hak tukang bawa pula dah. Kita semua ni imam sah belah kedah. Cuma imam tak sempurna je. Ni orang tak ada ilmu asah akidah ni. Senang je dia jawab gitu. Imam tak sempurna ni, kita semualah imam tak sempurna. Dan siapa imam sempurnanya? Para sahabah radhiyallahu anhum. Siapa imam sempurna? Para aulia rahimahullahu taala. Rahimahumullah. Tu imam sempurna. Memanglah kita ni imam tak sempurna. Tapi pastikan molek imam tu sah. Kita ni imam sah belah kedah. Ni di sini pun tak ada asas benarnya. Dia pun tak ada asas. Dia faham imam ni ngapa rukun hak enam rukun tu. Ada ni. Hak ngapa gitu je. Tak sah imam lagi apa kita orang Islam kan. Orang Islam sahlah imam. Dia tak ada beza antara Islam dengan imam pula. Hak ni asas fardhu, bukan fardhu ain. Asas Islam imam ihsan budak kenal. Tak kita orang Islam kan pasti berimam. Islam kita warisi daripada mak ayah. Imam ni akidah masing-masing. Orang Islam tidak semua berimam. Kita orang Islam kan pasti berimam. Ni panggil tak ada asas. Ni panggil orang tak ada syariat belaka ni. Orang tak ada syariat. Ni bila kata nak bertariqah, belajar dulu fardu ain kemah molek. Dah sampai peringkat keluar kelulusan bertariqah pun pastikan ilmu fardu ain lengkap. Apa nak syarat gitu? Itulah syarat dia. Tak ada syarat. Tu tariqah tanpa syariah. Memang tak ada syarat. Di tanah kita ada pesan gitu. Tak payah. Mai keinsafan, tak ada dah mikir nak belajar fardu ain. Nak taubah, kalau tinggal semai kena qada, tak ada. Qada sembahyang tak ada. Qada puasa tak ada. Buat kesalahan dengan anak Adam tak ada, minta maaf, terus berzikir. Kan senang tu. Dah kalau kita banyak kesan dengan anak Adam, sesama manusia kita kena pergi minta maaf. Dah dulu kita boh-boh, kan orang pakak besar. Kadang-kadang kita anayai orang bawah. Kita menyusahkan dia. Kita buat macam-macam kepada dia. Dah kita orang berkuasa, sombong, angkuh. Bila tua mai ke insafan, tak boleh pergi minta maaf. Kena pergi minta maaf. Dah minta maaf. Zikir je. Senang. Belajar fardu ain tak payah. Kalau belajar fardu ain, ilmu tak ada, buta. Nak belajar fardu ain gelak gambar. Nak belajar fardu ain memang gelak gambar. So pergi minta maaf pula. Kalau tinggal sembahyang kena qada sembahyang. Malah qada sembahyang. Qada puasa malah.
Pergi minta maaf dengan orang. Minta maaf orang ni kita zaman dulu pakak besar kan. Ni hak ambil tarekah tanpa syariah. Mudah, tak payah belajar. Tak payah qada semayang, tak payah qada puasa, tak payah pergi minta maaf dengan orang yang kita aniayai. Kan senang. Itu tarekah tanpa syariah atau sesat. Hak ni hak diperdaya oleh syaitan ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada syarat. Dia bebas je. Kita perjalanan penyucian rohani, nak sembahyang sunat ratus-ratus rakaat, nak zikir beribu-ribu, nak baca Quran, biar mana khotam, hak kewajipan lengkap. Kewajipan lengkap. Ilmu ada cerita dah hak tu permulaan. Taubah hak wajib sempurna semua sekali. Barulah kita pergi kepada memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Hak ni hak jalanan dalam kitab Minhajul Abidin. Tanpa bertaubah, buat amal sunat, maka dia kata tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada sembahyang pun tidak, qada puasa pun tidak, pergi minta maaf dengan orang yang ada kesalahan pun tidak, buat amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak jalanan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Ni hak jalanan hak syariat. Jalanan yang lengkap dengan permulaannya syariat. Jadi kitab Minhaj Allah Ta'ala beri kepada hamba yang salikin. Kitab Ihya Allah Ta'ala muliakan dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kitab Minhaj ke Ihya ke daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zahirnya keduanya itu karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa huma min aini syari'atihi al-muhammadiyyati wa tariqatil ahmadiyyati wa manhalani min manahilil muttaqin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.